Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, hadis petang ini kita nak sentuh berkenaan dengan rebutlah 5 sebelum 5. Hadis yang selalu kita dengar. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhu igtanim khamsan qabla khamsin shababaka qabla haramik wa sihhataka qabla saqamik wa ghinaka qabla faqrik wa faraghaka qabla syughlik wa hayataka qabla mautik. Yang bermaksud daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana baginda menasihati seorang lelaki, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, iaitu yang pertama, peluang masa engkau muda sebelum tua, masa engkau sihat sebelum sakit, masa engkau kaya sebelum papa, masa engkau lapang sebelum sibuk dengan kerja, masa engkau masih hidup sebelum mati. Tentunya saya kasih sekalian di kesempatan tazkirah yang pendek ini, saya fokuskan kepada 2 nikmat, iaitu nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Yang mana Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang lain, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Yang bermaksud kebanyakan manusia terpedaya dalam 2 nikmat, iaitu nikmat masa lapang dan nikmat masa sihat dan masa lapang. Tentunya saya kasih sekalian, kita lihat kepada apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad dalam bukunya An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Imaniyah, ataupun terjemahannya Nasihat Agama dan Wasiat Iman, yang mana beliau mengatakan maksud dia hidup sihat, dia banyak masa lapang, tetapi dia habiskan dengan membuat kerja-kerja yang sia-sia dan amal-amal yang merugikannya, iaitu dengan menumpukan sepenuh perhatian kepada usaha-usaha keduniaan yang boleh melalaikannya daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, serta mengabaikan amalan-amalan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak menghabiskan masa dengan perkara-perkara harus yang melalaikan, sehingga kadang-kadang terlewat menunaikan solat fardu, ataupun sehingga bermalas-malas dalam melakukan amalan-amalan sunat, sehingga kita berkira-kira untuk solat sunat sedangkan masa kita begitu banyak. Tentunya yang saya kasih sekalian, Al-Imam Habib Allah Al-Haddad mengatakan bahawa orang yang habiskan masa sihat dan masa lapang dengan mengerjakan pelbagai kerja maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi dia terpedaya, tetapi dia rugi dan terkutuk. Lebih teruk lagi. Sebab orang yang terpedaya itu, yang kita bincangkan itu ialah orang yang menghabiskan masanya pada perkara-perkara yang sia-sia, ataupun pada perkara perbuatan harus yang dia lakukan di dalam kehidupan dia. Perkara harus, tetapi keterlaluan dalam perkara harus pun adalah merugikannya juga. Banyaklah perkara harus, makan, tidur, berhibur, melayari internet, dan juga media sosial dan sebagainya, yang kita kena perlu lihat perkara-perkara yang harus itu tidak kita habiskan begitu banyak masa kita, sehingga sepatutnya banyak lagi perkara-perkara yang penting yang perlu kita buat dalam kehidupan kita tidak dapat kita buat kerana kesempatan itu telah pun tamat. Dan juga kata Imam Haddad, Abdullah Haddad kata apa? Mungkin juga terpedaya itu dimaksudkan juga dengan seorang yang tidak dapat mengecap nikmat sihat dan masa lapang kerana sepanjang masa ditimpa bala seperti sakit, tidak ada daya upaya, ataupun terlampau banyak urusan. Kerana itu dia tidak dapat mengerjakan amal soleh sebagaimana yang dikerjakan oleh orang-orang sihat yang lain, ataupun orang-orang yang habiskan masanya dengan amal ibadat.
Contoh yang saya kasih sekalian. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, orang yang berakal, orang yang bijak ini, dia seharusnya jika dia berada di waktu petang, dia tak tunggu malam, dia tak tunggu pagi besok untuk beramal. Begitu juga kalau dia berada di waktu pagi, dia tidak tunggu petang atau malam untuk beramal dengan amalan-amalan ketaatan ini. Bahkan dia sentiasa menyangka bahawa ajalnya boleh sampai sebelum tiba waktu yang ditunggu itu. Justru itu apabila sihat, dia gunakan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak timbul penyesalan apabila dia jatuh sakit, sedangkan pada ketika sihat dia tidak melakukan amal ibadat. Justru itu apabila kita berada di usia muda misalnya, tidak perlu tunggu tua untuk beramal ibadat. Bila ada masa lapang, dia gunakanlah sebaiknya dengan perkara-perkara yang boleh memperbanyakkan bekalan amalnya di akhirat nanti. Bila dia masih belum berpencen, jangan tunggu selepas pencen ketika dah tak banyak kerja katanya, ataupun nak menunggu hari tua untuk beribadat. Itu adalah merupakan tanda-tanda kita telah terpedaya. Sedangkan begitu banyak pelajaran dan pengajaran yang kita ambil dalam kehidupan kita ini. Apabila kita meninggal dunia, kita akan merasa rugi kerana peluang yang ada kita tidak gunakan untuk melakukan amal-amal soleh. Sebab itu Sayyidina Ali mengatakan, An-nasu niyamun fa iza matun tabahu. Kebanyakan manusia ni lalai. Kelak bila sesudah mati mereka baru sedar. Jadi jikalau kita masih muda, masih sehat, masih ada masa lapang, masih hidup, maka belum terlambat lagi dan jangan berputus asa. Teruskan perjuangan kita untuk mencari kehidupan yang lebih bermakna. Dan jangan kita cari kehidupan yang bermakna ini hanya bersifat hanya harta benda semata-mata, tetapi carilah makna kehidupan. Itu yang lebih penting. Dan pohonlah ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat ayat Al-Quran yang saya sebutkan ini, yaitu surah Az-Zumar. Dan turutlah, yakni Al-Quran sebaik-baiknya panduan hidup yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu, sebelum kamu didatangi azab secara mengejut sedang kamu tidak menyedarinya. Terjemahan daripada surah Az-Zumar ayat 55. Ataupun ayat yang seterusnya 56 yang bermaksud diperintahkan demikian supaya jangan seseorang menyesal dengan berkata, sungguh besar sesal dan kecewaku kerana aku telah mencuaikan kewajipan-kewajipanku terhadap Allah, serta aku telah menjadi orang-orang yang sungguh memperolokkan agama Allah dan penganut-penganutnya. Az-Zumar ayat 56. Mudah-mudahan kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan amal yang soleh. Kita rebutlah peluang ini supaya kita menjadi orang-orang yang mendapat keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.